Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid tahun 5. Okey, selamat datang dan bertemu kembali kita di kelas PDPR Sains tahun 5 yang bertajuk Laluan Peredaran Darah Manusia. Dan murid-murid, kita pergi ke tajuk yang pertama. Okey, dalam tajuk laluan peredaran darah manusia terdapat dua tajuk utama, iaitu laluan peredaran darah, yang mana kita boleh rujuk buku teks muka surat 30 dan 31. Okey, ini tajuk bagi laluan peredaran darah manusia. Okey. Tajuk yang kedua yang akan kita belajar pada hari ini adalah kepentingan sistem peredaran darah. Okey, tajuk ini terdapat di muka surat dalam buku teks muka surat 33, iaitu kepentingan sistem peredaran darah. Okey, kita pergi dulu tajuk yang pertama, iaitu laluan bagi peredaran darah. Okey, kita tengok yang ini keratan rentas bagi badan manusia. Okey, di bahagian atas ni adalah peparu manusia, manakala di tengah ni adalah jantung manusia. Okey, sekarang kita lihat info penting bagi laluan peredaran darah manusia. Okey, terdapat ataupun ada dua salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh badan. Okey, yang ini adalah salur yang pertama, iaitu salur yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh badan. Okey, alur yang kedua adalah salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. So, terdapat dua saluran bagi darah. Kamu boleh nampak kan? Ada warna merah dan juga ada warna biru. Okey, sistem peredaran darah kita sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan. Kenapa dia berkait rapat? Kerana dia melibatkan peparu manusia. Okey, sekarang kita tengok petunjuknya, di mana salur darah yang berwarna merah ini membawa lebih darah yang mengandungi oksigen. Manakala salur darah yang berwarna biru ini membawa darah lebih karbon dioksida. Itu sebabnya dia diwarnakan merah dan diwarnakan biru. Merah bawa oksigen, biru bawa karbon dioksida. Okey, sekarang ni kita lihat daripada atas dahulu, di mana bahagian peparu. Okey, apabila manusia bernafas, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. So, bila kita menarik nafas, udara ataupun oksigen akan masuk melalui hidung dan akan melalui trakea dan akan sampai ke peparu kita. Kemudian, gas tersebut akan diserap ke dalam salur darah. Okey, yang ini yang berwarna merah yang saya cakapkan tadi, di mana warna merah membawa lebih oksigen. Okey, darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Kita nampak warna merah ni. Okey, warna merah ni membawa darah yang mengandungi lebih oksigen. Okey, jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh tubuh. So, jantung ni memain peranan yang penting. Itu sebabnya bila kita bernafas, dada kita naik turun bermakna jantung kita pun mengepam darah lebih oksigen untuk dihantar ke seluruh badan. Okey, kita lihat sambungannya di muka surat sebelah. Okey, yang ketiga. Okey, yang tadi warna merah. Sekarang kita lihat yang warna biru. Okey, setelah tubuh badan manusia menggunakan oksigen,
karbon dioksida akan terhasil dan diserap ke dalam darah. So, akan berlaku pertukaran. Oksigen akan masuk, kemudian karbon dioksida akan terhasil dan diserap ke dalam darah. Okey, darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Yang diwarnakan dengan biru ni adalah darah yang mengandungi lebih karbon dioksida. Okey, darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Okey, yang warna merah tadi tu akan dibawa keluar oksigen dari jantung. Kemudian yang karbon dioksida pula akan dibawa masuk ke dalam jantung untuk dihantar ke peparu. Dan okey, tadi kan, okey, yang tadi saya kata darah yang membawa karbon dioksida akan dihantar ke dalam jantung. Jantung akan mengepam darah yang mengandungi karbon dioksida tersebut, akan dihantar masuk ke dalam peparu semula. Okey, dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu. Peparu akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. So, bermakna yang kita hembus keluar ni adalah lebih banyak karbon dioksida. Okey, oleh itu kita boleh ketahui bahawa proses peredaran darah berulang setiap kali kita bernafas. Okey, yang ini adalah contoh laluan peredaran darah manusia. Okey, yang ini saya berikan petunjuk di mana yang berwarna merah darah yang mengandungi lebih oksigen, manakala yang berwarna biru darah yang mengandungi lebih karbon dioksida. Kamu boleh nampak daripada sini, okey, dia akan masuk ke dalam jantung dan dihantar. Kemudian dia akan bertukar berwarna biru masuk ke dalam jantung dan dipam keluar ke dalam peparu untuk dihantar ke udara. Ini adalah sistem peredaran darah di dalam badan manusia. Kamu boleh nampak perbezaan ada warna merah dan warna biru. Bezanya warna merah lebih oksigen, warna biru lebih karbon dioksida. Okey, kita lihat pula dari segi kepentingan sistem peredaran darah. Okey, apa pentingnya sistem peredaran darah? Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 33. Okey, yang ini adalah sistem peredaran bagi darah. Okey, kita tengok kepentingan sistem ini. Yang pertama, okey, pentingnya kenapa? Okey, untuk mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh manusia. Okey, darah akan membawa oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh manusia. Okey, kepentingan yang kedua adalah darah mengangkut karbon dioksida dan juga bahan kumuh seperti air untuk disingkirkan dari tubuh badan manusia. Okey, boleh faham setakat itu? Okey, sekarang kita sama-sama ke bahagian kesimpulan dan refleksi yang telah kita pelajari sebentar tadi. Okey, kita lihat kesimpulan yang pertama mengandungi laluan peredaran darah di mana terdapat dua aliran salur darah iaitu untuk mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian badan. Dan yang kedua, mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Okey, itu ada dua aliran bagi salur darah. Okey, yang seterusnya, sistem peredaran darah juga berkait rapat dengan sistem pernafasan manusia. Okey, kita tengok kesimpulan yang kedua, iaitu tentang kepentingan sistem peredaran darah. Okey, kita tengok sekali lagi ataupun kita lihat sekali lagi sistem peredaran kanatan rentas bagi sistem peredaran darah manusia. Okey, kepentingan pertama bagi sistem peredaran darah manusia adalah mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam
tubuh badan manusia. Okey, yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh untuk disingkirkan dari tubuh manusia. Baiklah, saya harap kamu semua faham. Okey. Maka sampai kita di penghujung kelas, saya harap kamu semua dapat faham apa yang telah saya terangkan sebentar tadi, dan saya harap kita dapat jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.